Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan subjek EBML 2103 Engineering Material. Sebelum tu saya minta maaf sebab saya akan bentangkan dalam nota saya berbahasa Inggeris dan saya akan bentangkan dalam bahasa Malaysia. Tentang pengurusan tajuk bagi projek lab dan makmal Strength of Material. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, saya dengan besar hati ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Rashid bin Harun dalam bidang Bachelor Science of in Project and Facilities Management. Di bawah tajuk Strength of Material, terdapat 3 jenis material yang akan saya terangkan atau uji. Pertama adalah metal, kedua adalah wood dan tiga adalah konkrit. Metal semua sedia maklum lah tentang besi, kayu dan konkrit lah. Sebelum saya meneruskan dengan lebih mendalam, saya lebih suka memperkenalkan tentang besi, kayu dan konkrit dan masalah-masalah yang sering dihadapi di dalam sektor pembinaan. Saya juga akan menerangkan jenis-jenis ujian yang akan dijalankan bagi bahan-bahan tersebut. Bagi menjalankan ujian tersebut, ada peralatan khusus yang digunakan dan bagaimana ia dijalankan. Dan di pengakhiran pembentangan nanti saya akan menjelaskan kebaikan dan hasil daripada ujian tersebut. Bagi besi, kita terdapat berbagai-bagai jenis besi. Sama ada dari segi plate, angle iron dan bulat. Kerana sifat-sifat besi ini kita boleh membuat penyambungan dengan cara welding. Bagi menentukan ataupun ujian potensi strength test untuk metal, kita akan menggunakan vernier caliper dan mengukur diameter dan panjang bahan tersebut, dan kita akan letakkan bahan tersebut pada CTM. Ujian dijalankan dan kebiasaannya kita akan ambil ujian bahan tersebut, ukuran tersebut sebelum dan selepas. Di sini saya ada satu sampel menunjukkan ujian kita jalankan sebelum dan selepas, dan juga apa akan terjadi kepada sesuatu bahan tersebut apabila kita membagi tekanan bagi menjalankan ujian tersebut. Di sini kita akan nampak perbezaan dari segi diameter ataupun jarak ataupun dia punya cross section sebelum dan selepas ujian dijalankan. Kita akan mengambil data sebelum dan selepas ataupun semasa ujian tersebut. Di sini kita dapati apabila tekanan kita berikan dan perubahan pada bentuk spesimen tersebut melalui graf. Dan graf itu akan menunjukkan pada ada satu tahap yang menunjukkan dia akan maksimum dan akan pecah atau rosak. Kita juga menjalankan ujian pada bentuk-bentuk besi yang berbeza dan kita mendapat hasilnya yang menunjukkan perubahan ketara pada setiap bentuk yang kita jalankan. Kita juga menjalankan ujian pada besi untuk struktur bangunan. Kita menjalankan ujian pada diameter yang berbeza tetapi pada panjang yang sama. Akhir sekali kita akan dapat satu bentuk yang agak hampir sama walaupun diameternya berbeza. Kita juga menjalankan ujian tersebut pada kayu. Yang kita ketahui, kayu juga mempunyai berbagai
jenis dan berbagai saiz dan berbagai bentuk. Bagi kayu, ada beberapa ujian yang dijalankan. Contohnya seperti conversion strength test, moisture content test, tensile strength test, shear strength test dan bending test. Bagi ujian-ujian tersebut, ia juga menggunakan mesin-mesin yang khas. Tetapi bagi kali ini, kita hanya menjalankan comprehensive strength test. Apabila ujian dijalankan terhadap spesimen tersebut, sama ada lagi segi along the grain atau cross the grain, kita akan dapati kerosakan pada kayu tersebut apabila tekanan diberikan, dan kayu tersebut akan rosak atau pecah pada tahap yang tertentu. Di sini kita telah mendapat satu keputusan setelah ujian dijalankan terhadap along cross grain dan across the grain yang mempunyai spesimen yang mempunyai diameter yang sama atau dimension yang sama, dan tekanan telah diberikan, dan kita dapati along cross grain adalah lebih kukuh berbanding dengan across the grains. Untuk konkrit, kita ada menjalankan beberapa ujian. Kita sedia maklum konkrit digunakan untuk construction atau construction, sama ada membina atau menaikkan bangunan-bangunan yang tinggi ataupun membuat slab atau apron. Akan tetapi kesemuanya itu akan mempunyai ujian yang sama. Terdapat dua jenis ujian pada konkrit. Satu berbentuk tube dan satu lagi berbentuk silinder. Bagi sesebab konkrit, kita menjalani ujian mengikut spesifikasi semen ratio dan air, semen strength, aggregate untuk menentukan kualiti konkrit material tersebut, dan cara konkrit tersebut dibancuh dan dijalankan. Bagi aggregate adalah satu bahan seperti batu-batu kecil yang terdapat dalam konkrit bagi campuran semen dan air. Aggregate ada terbagi kepada 3 bahagian, iaitu heavyweight aggregate batu berat, aggregate biasa atau normal, dan aggregate ringan, lightweight aggregate. Bagi heavy aggregate berat memberikan penggunaan yang efektif dan ekonomik konkrit untuk perisian sinaran dan untuk saluran berat bagi saluran pipe dan ketepatan konkrit aggregate berat di antara 4,000 hingga 8,500 kg per meter cube, yang bergantung pada jenis aggregate, dimensi dan tahap pemanfaatan tersebut. Bagi aggregate biasa, ia adalah sesuai untuk kebaikan jenis construction. Secara umumnya terdiri pada pelbagai kombinasi yang berlaku secara semula jadi, seperti pasir, kerikil dan batu pelbagai jenis hancur. Ketempatan aggregate biasa yang telah dibancuh di antara 2,300 hingga 2,500 kg meter cube. Manakala aggregate ringan atau lightweight aggregate digunakan untuk membuat konkrit ringan, dan aggregate yang dapat diproses bahan semula jadi. Contohnya menggunakan sedikit tanah liat diproses oleh produk atau bahan-bahan bakar yang telah diproses, misalnya batu-batu kecil. Bagi konkrit yang saya beritahu sebelum ini, terdapat dua saiz, iaitu dua bentuk, iaitu dari segi cube dan silinder. Dari segi cube, dimensionnya adalah 150 mm kali 150 mm dan kali 150 mm.
Manakala lagi segi silinder, ukurannya 150 mm kali 300 mm. Sebelum ujian dijalankan terhadap konkrit, sama ada bentuk cube ataupun silinder, kebiasaannya cube atau silinder tersebut, konkrit tersebut direndam mengikut hari-hari yang telah ditentukan, iaitu 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Mengikut standard ASTM C617, formulanya telah ditetapkan, sama ada lagi segi bentuk cube ataupun silinder. Di sini kita mendapati kekerasan atau ketumpatan sesuatu bahan konkrit tersebut mengikut ujian yang kita tentukan, iaitu 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Dan kita juga akan ketahui tahap mana kekuatan konkrit tersebut hingga ianya akan pecah. Faedah yang kita boleh dapat daripada ujian, daripada strength test untuk besi, kita dapat keupayaan untuk mengetahui keupayaan untuk menahan beban tegangan sesuatu besi, untuk mengukur sifat mekanikal bagi menentukan kualiti besi tersebut. Dan kita juga dapat menentukan keluli yang digunakan untuk seperti dinding mempunyai kekuatan yang tertentu. Bagi kayu pula, kita boleh tahu sesuatu kayu bebas dari kecacatan atau kerosakan seperti mudah dibentuk ataupun tidak. Kita boleh tahu tentang ketahanan atau tahan lasak dan daya anjalan sesuatu kayu. Dan kita boleh menahan beban, nak tahu tentang ketahanan kayu dari beban, sama ada ia mempunyai syarat yang padat ataupun keras. Bagi konkrit, kita dapat menentukan grade konkrit dan menentu ukur kekuatan konkrit. Kan kita tahu tentang pencampuran pada konkrit tersebut dari segi pasir, simen dan agregat. Dengan ujian tersebut, kita dapat mengetahui kekurangan atau kelemahan bahan sama ada besi, kayu ataupun konkrit. Kebiasaannya kita tahu besi dan keluli boleh mudah berkarat dan menyebabkan struktur menjadi lemah. Dengan banyaknya pengusaha-usaha logam atau besi boleh menyebabkan pencemaran daripada bumi, kerana besi atau bahan-bahan keluli perlu dihasilkan dari perlumbungan. Dan besi juga adalah logam mahal kalau kita bandingkan bahan seperti konkrit. Bagi konkrit, kita dapati ada juga beberapa kekurangan pada konkrit. Contohnya lagi segi kekuatan pada tegangan dan penyambungan di antara konkrit menyebabkan pengiringan dan pengecutan. Konkrit juga tidak dapat menampung beban yang berterusan atau terlalu lama pada strukturnya. Untuk spesifikasi dan cara pemakaian atau penggunaan dan macam manakah kita mengenal pasti, kita hendaklah mengenal pasti lagi standard kualiti dan spesifikasi. Kedua, pengurusan kualiti. Ketiga,
pengawalan kualiti. Dan keempat, ujian, periksaan dan semakan kualiti. Bagi mengenal pasti standard kualiti dan spesifikasi, proses pengenalan pasti perlu dan standard kualiti untuk projek dan hasilnya, dan mendokumentasikan bagaimana projek tersebut akan menunjukkan kepatuhan terhadap keperluan atau standard kualiti. Bagi pengurusan kualiti, proses pelan pengurusan kualiti kepada aktiviti kualiti boleh dilaksanakan dengan mengambungkan dasar-dasar kualiti bagi sesebuah organisasi ke dalam sesebuah projek. Untuk pengawalan kualiti, proses pemantauan dan ujian pemantauan perlu dilaksanakan untuk menentukan kualiti sesuatu bahan mempunyai prestasi dan memastikan projek lengkap betul dan mematuhi kepuasan pelanggan. Dan akhir sekali, ujian, periksa dan semakan. Semua proses hendaklah direkodkan untuk memastikan kualiti telah dipatuhi dan untuk rujukan di masa hadapan. Bagi syarikat-syarikat yang mempunyai persijilan ISO, sama ada ISO 9001 atau ISO 14000 dari segi environment, bagi saya ia tidak menjadi masalah untuk melaksanakan atau menjayakan sesuatu projek yang berkualiti. Dengan ini, saya berharap sesuatu projek hendaklah dilaksanakan dan dijalankan mematuhi piawaian yang telah ditentukan. Dengan cara ini, kita dapat memastikan hasil atau kualiti sesuatu bangunan yang akan dihasilkan menjadi satu model di masa hadapan. Sekian, terima kasih.